soalan motion sebenarnya. Salah baik ke? Ha? Kalau Bukan motion. Progression. Apa kita tengok dulu. Diagram 1 shows the position of A, ini A, belah kiri ni. Dan B in a straight line AQ ni, PQ. Distance dia dah bagi tahu kat sini 100. Betul, 100. Ini 100. Lepas tu particle P move from point A. Yang P tu gerak daripada A, ini A. Boleh nampak tak? Nampak. Okay, dia gerak A, dia pergi sini. Dia pergi A, dia pergi ke sini lah. Maksudnya dia gerak ke kanan. Dia kata dia gerak 10 meter per second. Tapi dia bergerak, contoh minit pertama dia gerak 10. Ini untuk yang P tau. P cikgu buat dekat sini. Maknanya 10. T1. T2 dia akan jadi berapa nanti? Bila second dia 2. Dia akan jadi tambah 2 kan. Sebab dia kata kat sini, 12. Dia kata so dia akan meningkat. So akan jadi 3, 14. Macam itulah kita buat 3 sudahlah. Tak banyak-banyak. Nanti kita nak kira. Okey, so dia akan meningkat. Okey, kalau kita nak kira jarak, ini yang 10 ni apa dia? Meter per second, maksud dia apa? Dia gerak 10 meter dalam masa berapa saat? 60. Dalam masa 60. Tak, ini kalau kita tukar sini, dia sebenarnya tulis macam ni, 10 meter per 1 saat tau. Kamu belajar tak? Ini soalan dengan rendah ni. Okay. Itu bermakna dia gerak 10 meter dalam masa 1 saat. Maknanya 1 meter kedua, okey, kalau dah 2 second berapa jarak dia dah gerak dah? 12. 22. 12 untuk yang second kedua. Mula ni second pertama, saat pertama. Tengok cikgu tulis. Ni saat pertama, dia dah 10. Saat kedua dia 12. Maknanya dia kena tambah lah jadi 22. So dia akan on tambah. Boleh faham tak? Maksud dia kena faham dulu. Kalau tak faham tak boleh jawab sebenarnya. Itu untuk yang A. Bermaksud dia increase speed lah. Dia akan ada acceleration dekat situ. Dia akan increase speed, dia ada acceleration. Yang B ni pula, dia gerak 9 di constant speed sahaja. Dia akan gerak 9 sahaja. So bermakna, dia akan gerak ke sini tau. B akan gerak ke sini, A pun akan gerak ke sini. Tapi nanti pada satu saat, A tu akan memotong B. Tapi kita tak tahu kat mana lah. Dan kita tahu soalan dia akan tanya bila dia akan potong sebenarnya. So kita kena tengok betul-betul. Yang ini untuk yang P. Ini untuk A tau, partikel A. So partikel A kita nak buat apa sekarang? So kita kena pegang satu benda. Kita kena buat, sebelah sini akan bertambah kan? So kita kena pakai SN. Kita kena pakai SN sama dengan, kalau dekat sebelah sini, kita tak boleh. SN greater than P. Bukan greater than P, kita kena samakan. SN tu ada dia punya ni lah. Kita nak tengok dia berapa jarak dia nanti. Yang ni kena memang betul-betul kena faham. Siapa yang tak faham kena bagi faham. So kalau kat sebelah sini pula kita tengok partikel B ni. Partikel B ni gerak macam mana? Kalau saat pertama berapa? Saat pertama berapa? 9. 9. Okey. Saat kedua? 9. Ya, 9. Dia akan keep on dengan 9 je sebenarnya. Oh, okey. Boleh. So dia akan keep on dengan 9 je. 9 taklah 9. Maknanya dia akan gerak 9. Maknanya 9 meter. Ini pun akan jadi 9 meter. 9 meter. Dia akan tambah lah. Maknanya saat kedua ni dia. Okay, kalau kita buat dia punya T1 sama dengan berapa? Oh, 9, 18, 27. T1 sama dengan berapa sebenarnya? 9. 109. Okey, tetapi kita dah nampak ni, dia dah 100 kat sini. Nampak tak 100 ni? Dia dah gerak awal 100 daripada A. Oh. So kita jangan tulis 9 je. Kalau tulis 9 je bermakna daripada sini kita nak tengok dekat mana dia bertemu. So kita kena ambil T1 dia adalah 109. T2 berapa? 118. Ya, betul. Teruskan. Terus satu lagi berapa? Satu berapa? 127. Ini dia punya untuk sebelah sini. Kalau kita nak tambah nak pakai apa? Nak pakai SN ke? Tak payah. Tak payah. Sini kita tak payah pakai SN. Kita cuma pakai TN saja. So kita dapat satu conclusion dekat sini. Yang ini yang paling penting sekali kamu kena cari. Yang ini untuk partikel A. Yang ini untuk partikel B. Boleh? Ada lag ke dekat situ?
Okey. Okay kan? Kalau tak, so kita masukkan saja. Yang ni adalah AP ke GP? Yang mana itu? AP. A tu Ah, AP. Dua-dua adalah AP sebenarnya. Jangan buat GP pula. Lepas tu kita terus masuk formula. Formula dekat sebelah sini berapa? Sn sama dengan n/2 lagi apa? 2a plus 1b. Itu sama. N sama dengan apa? A plus n minus 1b. Yang kita tak tahu adalah n dia. N tu kira masa lah. Sebab kita dah declare dekat sini. Ini T1 maksudnya T1 tu adalah n kan. So maksudnya kita anggap saat pertama. So ini n sebenarnya adalah masa. N adalah T sebenarnya dekat sini. Lepas tu kita masukkan saja. Yang ini kita pakai yang ini untuk Sn. Yang ini kita pakai untuk Tn yang ini. Boleh. So kita dapat Sn yang sebelah sini berapa? N bahagi 2. A berapa sekarang? A 10. 100. 10 tambah N tolak 1 tak tahu. Okey, D berapa? 2. Okey, A dengan 2. Okey lah. Kalau dapat kita dah buat bentuk sequence dia, kita terus buat A sama dengan 10. D sama dengan 2. Yang ni pun sama juga sebelah sini. Yang ni A sama dengan 109. D sama dengan berapa? D sama dengan 9. D sama dengan 9. Macam tu. Kena ikut je dia. Cikgu. Salah. Betul. Apa dia? Kita ambil dia punya distance ke dia punya speed yang 109, 118, 127? 109 adalah distance dia. Berarti yang 10, 12, 14 tu bukan speed? Tak, distance. Sebab tadi kita dah terang. Tadi cikgu cakap 22. Ini kan 10 meter per second kita boleh tulis macam ni tau sebenarnya. So bermaksud dekat ni 10 meter sama dengan 1 saat. Boleh faham tak? So sebenarnya yang kamu cakap 10 tu dia represent juga dia punya masa, dia punya distance. Kalau 100 km per second, berapa dia gerak 1 saat? 100 km. 100 km 1 saat. 100 km dia gerak 1 saat. Ini maksud dia. So bermakna kita boleh cakap ini adalah distance jugalah. Ini distance ni semua ni. Yang ini pun adalah distance juga kita cakap. Yang ni semua ni. Semua ni adalah distance sekarang kita kira. Boleh faham tak yang tu? Boleh. Pening lagi tu tengok balik. Bukakan je. Lepas tu kita masukkan balik. Kita sambung. D kita berapa tadi? 2. Sebelah sini A berapa? 109. Tambah N kita memang tak tahu. Kita nak cari N dia. Dekat mana dia bertemu. N tu maksud dia T lah. Bila time dia yang bertemu. Sebab soalan A dia tanya kan. The value of T particle P overtake. Overtake tu maksud dia bertemu lah. Dia overtake, dia potong kan. Dekat mana dia potong. Maksudnya dekat mana dia bertemu. Lepas tu yang ni N-1. D dia berapa sekarang? D dia berapa yang ni? 9. Betul? Betul. Settlekanlah sendiri. N cikgu cantikkan sikit. Jadi 20 tambah 2. N tolak 2. Okey. Sini kita buat 109. Tambah 9. N tolak 9. Apa ni? 109 tak ni? 109. So akan jadi berapa dekat sini? 20N. Cikgu potong siap-siap 20N bahagi 2. 10N teruslah. 10N. Tolaklah siap-siap. Jadi berapa ni? 20 tolak 2 jadi 18. So akan jadi 9N tambah N kedua. Okay. N2 kena darab juga dalam. Tak pun kamu buat slow lah. 100. Iaitu ini 100 tolak 9 jadi 100 tambah 9N. Okay, cara orang pandai sikit, dia nampak je sebelah sini sama, dia terus potong je. Nampak positif, dia potong terus. So kita akan dapat N kuasa 2. N sama dengan 10. N sama dengan 10. Bermaksud T dia sama dengan 10. Bila masa T 10 saat, dia overtake. So dekat belah sini lah cerita dia macam ni kan. Boleh padam ni? Okay, boleh padam. Tapi dia bukan sama kat cikgu kalau 10. So kami sebelah Tak boleh. Tak, maksud dia memang overtake, maksud dia sama lah. Ni kereta kamu kan, ni kereta kamu kan, ni mana kereta kamu, kereta ni. Ni atas jalan raya kan, highway kan. Biasa naik highway kan, kita tak biasa naik kereta. So cikgu tengok ni, lambat sangat ni kan. So cikgu pun potong. So dia nak dekat sini, so kereta cikgu kat sini. Kereta cikgu tak apa cantik kan, muruk kan. Doa lah cikgu beli kereta baru ni. BMW cikgu. Yang ni, yang ni
dah potong, so bermaksud dia nak sama je ni. Dia bukannya nak lepas. Maksudnya overtake tu dekat sebelah pun dah kira okey. Itu maksud dia lah dalam matematik biasanya. Kalau ikut logik betul-betul, Anik cakap tu sebenarnya ada logik dia juga kan. Mestilah ambil time selepas tu kan. Tapi tak apa, kita jawab je. Kalau kita banyak sangat argument ni, SPM tak boleh jawab apa pun nanti. Okey. Boleh? Ya, ada soalan? Tapi kan yang partikel Q tu dia guna TN sebab dia sama 999 tu ke? Ya, betul. Dia tak bertambah. So kita tulis je macam tu. Maknanya bila time 3, jarak dia daripada B ni, dia akan gerak 27 je macam tu maksud dia. Dia akan 27 meter. Sebab tu kita tambah 100 sebab nak tengok dekat mana dia bertemu. Sebab baru sama. Kalau kita tak tambah 100, dia cuma kira daripada belah sini sahaja. Faham tak? Sebab tu cikgu kena masukkan 100. Boleh kalau nak kira tanpa 100. Tapi last kali kamu kena bagi sama balik lah. Kita tak boleh buat SN sama dengan TN sebenarnya. Ada orang boleh buat macam tu kan. Dia buat T1 sama dengan 9, T2 sama dengan 18. Tapi dia kena tahu yang dia gerak tu daripada sini ke sini. Kita kena faham yang tu. Sebab apa kita tambah 100? Sebab kesian dekat SN ni. Dia dah kurang 100, dia nak kejar balik. So kita tahu dia kejar, so dia memang akan dapat jadi 109. Okey, boleh yang tu. Yang A kita dah tinggal, harap-harap boleh faham lah. Tak apalah kalau SPM nanti, janganlah tinggal kosong kan. Cuba juga jawab. Kalau tak pun hold dulu, jawab soalan lain dulu, nanti tolong sambung balik yang ni. Ada masa banyak kan. The distance traveled by the particle P at the instant when the P overtake Q. Tadi kita dapat P overtake Q bila T berapa tadi? T10 kan? T10, so kita masukkan je lah SN10 sebab kita nak tengok jarak dia. Daripada A ni, jarak dia berapa? Tapi yang pastinya kena lebih 100. Kita dapat logik dekat situ mesti lebih 100. So kita masukkan je formula dia. 10 bahagi 2. 2A berapa? 10 tambah 9, 2. Betul? 2. Okay, kita masukkan 10 potong sini. 10 tambah 18, 28. 28 betul ke ni? 28 ke? 38. Ni 5. Allah. So nanti dapat berapa ni? Ni 5, so dapat 190. Boleh? Ya. So maksudnya dia 190 daripada sini. Dia gerak A ni akan 190 ke sini. Dan B pula akan gerak ke sini. Maknanya dia akan jumpa dekat sini nanti. Bila masa 190 dekat sini. Boleh? So itu soalan nombor 1. Tak apa, cuba juga jawab. Jangan tinggal kosong. Kan? Cuba je apa-apa pun kan. Tak tahulah jawapan dia betul ke salah ke. Jawab je. Okay, soalan nombor 2 boleh jawab ke? Ini pun soalan ni cikgu pun ni juga. Terciduk juga sebenarnya sikit. Tak, cikgu saya terciduk kot. Dia terciduk dekat sini sikit. Cikgu terciduk sikit sebab kurang ilmu kan. Biasalah manusia. Kadang-kadang dia rasa dia power. Rupanya dia tak power. Macam tu lah maksud dia. So semakin berilmu semakin tunduk lah. Cikgu pun masih belajar juga sebenarnya kan. So F, G, X. Kita jawab ni dulu. Maknanya G3, tengok dia dah bagi Fx. Dia bagi Gx. Kenapa dia bagi 2? Maknanya kalau X kurang daripada 4, kita pakai ni. Kalau X lebih daripada 4, kita pakai yang bawah ni. Boleh? Itu maksud dia dekat situ. So kita boleh buat sekarang ni F, G3. Okay, G ni sekarang ni nak pakai yang mana ni? Atas ke bawah? 3 yang pakai yang mana? Pakai yang bawah. Atas. Kita nak masuk dulu boleh. Nak masuk dulu kemudian masuk 3 pun rasanya tak ada masalah. Kamu buat je macam mana pun. Nanti kamu akan dapat 3, 1 tolak berapa? 1 tolak 3x. Ni cikgu masuk terus lah. Tolak 1. So akan dapat negatif, cikgu masuk 3 terus, cikgu akan dapat negatif 3 tolak 9x tolak 1. Tolak 1 jadi negatif 25. Ini tak ada masalah. Ni semua orang kena betul. Oh, cikgu dah buat masuk F lah cikgu. Ya, cikgu masuk siap-siap terus. Boleh je sebab markah dia tak banyak pun. Kalau kamu nak congak pun boleh. Cikgu buat macam tu je masuk. Boleh? Boleh. F inverse G5 masuk dalam F inverse. G5 nak pakai yang mana sekarang? Pakai yang atas bawah. Ambil yang bawah, masukkan 5. 5 tambah 3 berapa? 8. Betul? 8 masuk dalam F inverse. F inverse ada ke dekat sini? Tak ada. Kita cari. Siapa ayam berkokok? So jadi X, cikgu punya F inverse tau. X buat sendirilah. Cikgu laju je buat.
Y tambah 1, X tambah 1 bahagi 3. Ini cikgu punya F inverse. Betul? F inverse cikgu ni, lepas tu cikgu masukkan dalam tu berapa tadi? 8 dalam ni. Cikgu Ya. berapa? 8 tambah 1 jadi 9. Faham tak ni? Okay, faham. Inverse ni senang je, cikgu malah nak kamu dia simple sangat kan. So 9 tambah 1 bahagi 3 jadi 3. Dia ni nombor 1 dengan nombor 2 dia tak boleh salah lah, semua orang kena betul. Boleh? Boleh. Okay, kita nak pergi soalan B ni. Okey, soalan B ni dia ni tanya 2 kita boleh jawab, dia tanya 3 kita boleh kira. Tapi 37 macam mana? Nanti ada kekeliruan. Nanti cikgu akan tunjuk beberapa contoh lain. Senang kamu nak tengok. So GX kita buat dulu. Ni soalan B 1 1 plus X 1 minus X. GX kalau G 2 berapa? G masuk dalam G kan. So cikgu masuk G dalam G. Jadi 1 tambah 1 tambah 1 tambah per X. Bawah 1 tolak 1 tambah X. Jangan takut macam ni tau. Relax je dulu. Bagi sama penyebut dengan ni dulu. Atas ini 1. Kamu kena biasakan macam tu. Yang ni kena relax dulu. So akan jadi 1 sebelah sini darab kan. Darab dengan tahu tak macam apa ni? Nak bagi cantik ni. Kena samakan denominator. So akan dapat 1 minus X tambah 1 tambah X. Ini bahagian atas tau cikgu buat. So 1 minus X bahagi X 1 minus X minus 1 minus X. Yang bunyi kipas. Yang bunyi kipas kuat sangat tu. Siapa ni? Amni dari dia yang bising. Dia tidur lah mana kan. Mute dia. Ni Pak Jana ke apa ni? Pak Jana, mute kan sekejap Pak Jana. Okay, terima kasih. Kipas kuat sangat tepi tu. Okay, lain boleh nampak tak ni? Nampak. Okey, tengok ni lepas tu kita buatkan dia. Samakan, nanti kamu akan dapat. Teruskanlah sendiri, nanti kamu dapat jawapan, dapat terbalikkan semua, kamu akan dapat G2 sama dengan negatif 1 over X. Boleh dapat yang ni tak? Ada yang dah cuba ke? Ke semua tak cuba? Tak cuba. Saya dapat yang tu. Tak reti. Dapat. Dalam pecahan tu. At least kena cuba, 2 dengan 3 kena dapat jawapan. Okey, kalau 3 macam mana? Okey, yang 3 ni dia tak kisah sebenarnya. 3 ni ada orang dia nak buat 2 dengan 1. Dia nak buat 1 masuk dalam 2. Jawapan dia sama tau. Dia tak kisah. Janji kena jadi 3. Maksudnya hasil tambah lah. Maknanya kita ambil G1 yang atas ni dengan G2. Akan jadi G3 kan. Kita masukkan je. Tak kisah siapa masuk dalam siapa. Dia akan dapat jawapan sama. Boleh, so kita masukkan, nanti dapat G3, kamu kira sendiri nanti, maknanya cikgu masukkan, mana cikgu masukkan yang ini dalam ini. So cikgu akan dapat negatif 1, 1 tambah X, 1 tolak X. Ini kena pandai tukar-tukar juga sebenarnya. Last nanti kamu akan dapat 1 tambah X, lagi 1 tambah X. Okey, untuk soalan ni kita dah jawab dah nombor 1 dengan nombor 2. 37 ni macam mana? Okey, untuk soalan ni memang biasa kita nampak kan soalan ni dia dah bagi G1, G2 disuruh cari G99. So takkanlah kita nak buat 99 sekali. Sebenarnya dia dekat sini wujudnya pattern tau. Pattern dia ada dekat situ. Okey semua tengok betul-betul macam mana cikgu dapat. Okey, kita buat G4 boleh G4? Kita buat G4 dulu. Sini G4. G4 nak ambil apa? Ada orang nak ambil 3-1 boleh. Ada orang nak ambil 2-2 pun boleh. Tak ada masalah. Ambil je. Jadi hasil dia kena jadi 4. Boleh. Sekarang cikgu nak masukkan yang mana yang senang sikit tengok. Oh nampak G2 kan? G2 kita buat G2 masuk dalam G2. So dia akan jadi sangat G2 lah. 1 per negatif 1 per I. Sebab kalau kamu ambil 3, cikgu rasa macam banyak sangat nak masuk. Faham tak maksud cikgu? So kita ambil G2 masuk dalam G2. Dia boleh, tak kisah. Janji hasil dia kena sama. Kalau nak ambil 3 dengan 1 boleh, 2 dengan 2 boleh.
1 dengan 3 pun boleh pulang pada kamu. Kamu nak masuk. Tapi masuk je, jawapan tetap sama. Nanti kamu akan dapat jawapan G4 sama dengan X. Ingat cikgu tolong cikgu tanda ini kita punya GX. Ini G2. Ini G3. Semua tengok semua yang cikgu hijaukan tu. Ini G4. Lepas tu nak buat apa? Kita buat pula. Buat sampai kita tengok dia punya trend dia stop. Okay, G5 sama dengan berapa? G5 kamu nak masukkan mana? G5 masukkan kat G4 4 tambah 1. G1. Oh betul masuk kat X. Ada satu dah senang sebab 4 ni nampak macam X kan, senang. So kita masukkan dalam ni. So dia akan dapat 1 plus X, 1 minus X. Boleh nampak tak pattern dia dah berhenti di situ? Faham. Dia akan keep on ulang tau. So kita cuma ada, cikgu tulis kat sini, okay G1. G1 sama dengan, kita ada G1, okay sini cikgu buat G2. Dia punya pattern. G3 berapa? G3. Cikgu tulis ni lah takut. Banyak kan? G4. So Dia keep kita on 37. So macam mana? G3 Kalau je lah. bagi tips kat sini semua dengar betul-betul. Kalau 37, kita ada berapa kita punya pattern sekarang? 4. Ada 5. Okey, cikgu bagi tips. Kamu tekan calculator sekarang. 37, cikgu rasa betul ni. 37 bahagi dengan 4. Dah buat belum? Belum. Dah. Jap. Ada lebih 1 je. Okey. Ikut cikgu cakap apa dulu. 37 bahagi dengan 4, tekan kalkulator, dapat berapa? 9.25. Okey, 9.25 kamu tolak dengan 9. Dapat berapa? 0.25. 0.25. 0.25 kamu tolak kepada pecahan. 1/4. So 1/4 bermaksud dia dekat tempat nombor 1. Boleh faham? Nah. Boleh faham ke tak? So G4. Boleh. Cikgu nak kasih senang. Daripada orang dia buat ini 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6, ni 7, ni 8, ni 9. Dia lambat lah. Kalau dia minta 150, takkan kita nak list sampai 150. Maksudnya macam tu. So ambil sahaja kita punya berapa dia nak. Kita bahagi dengan 2 dapat berapa tadi? Cikgu bahagi dengan 4. Bahagi dengan 4. Bahagi dengan 4 dapat 9.25. 9.25. Cikgu tak nak yang 9 ni sebab dia menunjukkan dia 2 ke 9. 9 0 ke 10 sebenarnya. So kita tolak dengan 9, dia akan dapat 0.25. 0.25 ni kita tukar jadi 1/4. Bermaksud dia sebenarnya sama jawapan dengan nombor 1. Boleh faham? Cikgu, dalam kira dia pernah tunjuk ke G1, G2, G3, G4 semua tu? Kena tunjuk ke tak cikgu rasa kalau kita tak tunjuk, Kita kena tunjuk pattern ni cikgu. kita kena tunjuk pattern. Bukanlah tunjuk pattern, maknanya kalau kita tak cari pattern, macam mana kita nak tahu dia ada 4 pattern? Faham tak maksud cikgu? Tak. Kalau kamu terus dah tahu jawapan dia, tak payahlah buat. Tapi masalahnya kita nak jawab soalan, mesti kita pun tak tahu jawapan dia macam mana. So kalau cikgu nak tengok pattern dia, tapi standardnya dia tak akanlah bagi sampai ada 7 pattern, lepas tu ulang balik kan. Dia mesti yang bagi yang orang cakap apa, ada belas kasihan jugalah. Okey, kalau cikgu nak sekarang G99, macam mana nak buat? Bahagi dengan 4. G99 bahagi 4, tolak dengan 24. 3/4. Tempat ke berapa tu? 3. Tempat ketiga. 3/4 bermaksud tempat ketiga. So jawapan dia akan sama dengan G3. So untuk kita punya case tadi 37, jawapan dia kena sama dengan nombor 3. tak, soalan kita yang tadi tu. Soalan dari 37. 1. Oh, Nombor 1. 1. Jawapan dia adalah 1 plus X over 1 minus X. Boleh? Kita nak cuba lain. Cikgu bagi lain sikit lah. Yang semua kena buat. X sama dengan 5 tolak X. Dengan G53. Ada berapa pattern ni? Sekejap. Kita kena buat dulu. G masuk dalam G jadi G2 kan? G2 akan jadi 5 minus 5 tolak X. 5 tolak X tambah X. So jawapan dia X. Betul? Ya. Okay, kita buat G3 pula. Oh sampai G3 je cikgu. So ada 2 je. G3, X masukkan balik jadi 5 minus X. So dekat sini pattern ni ada berapa? Ada 2 je. 2 je. Kalau nak 53 macam mana tadi?
Kena bagi 2. Bagi 2. Bagi Bahagi dua. dengan 2. Lepas tu tolak dengan 26. Tinggal 0.5. 1/2. So dia tempat yang pertama. So jawapan dia adalah 5 tolak X. tolak Lima jawapan dia tolak X. X. boleh tak? Faham tak yang tu? Ini adalah kalau cikgu ada Faham. juga soalan lain yang lagi pelik sebenarnya ni dalam buku teks kan. 1/X kuasa 2 kita buat sama-sama boleh? X2 sama dengan berapa ni? 1 sama dengan 1/X. Cikgu buat kat sebelah je lah terus. Ni jadi 1 Oh, square tu. 1/X X kuasa kuasa 4. So akan jadi X kuasa 4. X Ingat kuasa ini 4. pattern nombor 1, ini pattern nombor 2. Kita jawab lagi F3 sebab kita nak tahu dia pattern ke berapa tau. Yang ni pula masuk apa? 3, 2 dalam 1 boleh. So 1 dalam 2 lah kita masuk. 1/X kuasa 2 per 4. So akan dapat berapa F3? 1/X kuasa 8. Okey, bagus. Kita tengok lagi pattern lagi sebab tak nampak dia punya berulang ni kan. Kita relax dulu, kita tengok. So yang ni 4 dah buat apa? 2 masuk dalam 2 lah senang sebab 2 dah senang kan nampak ni. 2 masuk dalam 2 berapa? X 4 kuasa 4. So akan jadi X 6 8. 16. 16. Okey, nampak tak pattern dia dah? Tak nampak lagi? Nampak. Nampak. Tak nampak. Pattern dia akan berulang tetapi dia Tak. akan on tapi still ada pattern. 2, 4. Okey, soalan cikgu, Dia kuasa 2 kat je. kita stop dekat situ. Cikgu nak F33 lah, tak nak banyak. Sekejap Okey, sekarang ni kita kena create pattern dulu. F33 kita tengok nombor ganjil kita. Nombor ganjil kita semua jadi macam ni tau. Nampak tak? Nampak. So memang jawapan kita akan jadi macam tu. Tapi sebenarnya apa beza ni? 3 dengan 8. Apa yang kita boleh relatekan? 2 kuasa 3. 2 kuasa 3. Maksud kita punya ni macam ni nanti. 1/X kuasa 2 kuasa 33. Tengok cikgu buat ni 1, cikgu berikan 1/8 tadi, cikgu buat X kuasa 2 kuasa 3. Boleh ke? So yang atas ni cikgu boleh convert 1/X kuasa 2 power berapa ni? Ni 1 kan? 1. Ini trend dekat sini. Dia berbeza. Satu punya trend dia akan berhenti. Yang ini kalau kita buat lagi F5, memang lagi banyak lagi. So kita terus buat conclusion dekat sini 1/X66. Boleh faham? Contohlah harap. Tapi soalan ni jarang baru disentuh kan. Cikgu pun cuma arif yang dekat sini je kan. Cikgu dalam ada satu buku kecil, cikgu tu bagi contoh satu je. Yang ni je contoh. Contoh lain. Di belakang tu tolong tutupkan mute Tengok kan. TV you. Apa yang TV tu kita check apa lagi. Ya Allah, orang ni mana ni? Dah tutup dah. Baru cakap dah tutup. Okey, kita terus jawab soalan nombor 3. Alamak, banyak pula ni. Sekejap, kita padam dulu. Dah faham ke tak tu? Boleh kan? Sikit-sikit. Faham. Boleh. Lah, jadi sikit-sikit pun. Faham. Kau langsung je. Okey, sekarang kita Ada dengan jawab. bunyi ayam Ha? Ada dengan bunyi ayam tak? Apa yang benda ayam tu? Okey. Tak ada ke kan? Tak ada tak apa. Okey dah, tak ada dah. Rumah-rumah ni ada ayam ni. Balik kampung ni ko. Oh. Baru nak balik depan ni. Sekian lama ni. Diagram 3 shows a tangent AB touch a circle. X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 sama dengan 20 at point A. Where A is the center of the circle. Find the equation of tangent AB. Macam mana nak buat? Itu je, saya tak dapat. Samakan equation. Tak payah samakan. Sekarang ni kita cari T dulu, boleh? Yang ni, Boleh. kita tengok bawah ni persamaan lokal. Sebenarnya topik ni topik apa? Koordinat geometri. Topik Ya, koordinat geometri. Geometri koordinat. So kita kena ingatlah dia ada dalam topik geometri koordinat sahaja. Jangan pergi integrate differentiate pula. Tak boleh dapat jawapan nanti. So kita nak buat apa? Kita cari T dulu. T sama macam nak buat? Yang ni pun susah. Masukkan X dalam local. Ya, ini dah ada X.
kita masukkan 2 ni dalam X. So cikgu masuk X kat atas dia. 2 kuasa 2 tambah Y kuasa 2 sama dengan 20. Kita buat jalan kerja kat atas pula. Baru kita punya kepala ni jadi lagi bagus. Dia senang nak berfikir pagi-pagi ni. Kita tengok, oh cikgu ni jawab ke atas lah. Apa ni? 16 kan? Plus minus Ya. 4. Plus minus 4. So dekat sini yang logik minus 4 ke plus 4? Plus. Plus. Nanti sama dengan 4. Nanti siap-siap. Okey, tapi belum dapat lagi. Kita tengok satu benda. Dekat sini kita boleh menggunakan kita punya ilmu dekat modern. Radius. Kita boleh tarik pisau ini. Ada tangent dalam MATMOD. Ada radius, tarik dia akan jadi 90 darjah. Betul, ini kita kena tarik. So, kita boleh tarik sini sama dengan 0,0. Lepas tu nak buat apa? Kita boleh cari dia punya gradient kan? Okey, 4 tolak 0. Cikgu buatlah 2 tolak 0. So gradient dia adalah 2. So 2 gradient yang mana satu? Yang ni. Gradient yang tu, yang radius tu. Perpendicular. Okay. So dia negatif 1/2. Ya, sebab dia perpendicular kita terus buat. Ada sekolah lain dia buat M1 darab M2. Tak payah pun tak apa. Tak ada jalan kerja pun ni. Tak ada markah pun. Okey, so saya buat pun tak apa. Kita terbalikkan tambah negatif. Itu saja. Siapa yang tak tahu terbalikkan tu kenalah buat kan. Takut dia salah pula. Kesian. Benda senang dia salah. So Y M kita dah 1/2x. Lepas tu kita masukkan point di atas dia. Apa point yang kita ada? Cuma ada satu saja. 2, 4. Masukkan 4 negatif 1/2 ni 2 tambah C berapa? 5. C 5. So kita dia nak equation so boleh dapat jawapan Y sama dengan negatif 1/2. Alamak kuat dia punya ayam tu. Marah apa dia? Dia tu cikgu, saya nak sembelih ayam tu cikgu. Okey, dah boleh. Dah dapat dah. Ni senang. Cikgu kenapa masukkan dalam tu? Dalam equation tu cikgu. Tu bukan equation circle ke cikgu? Yang mana? Yang mana? Yang first kali tu. Yang first kenapa kita masukkan 2 dekat dalam equation circle? memanglah sebab dia sentuh juga dekat atas circle. Kan tangent. Tangent maksud dia ada satu bulatan, lepas tu dia ada satu line yang menyentuh satu point je. Tangent ni dia sentuh satu je, dia tak boleh sentuh 2. Itu bermaksud kenapa cikgu masukkan dalam tu sebab dia di atas line bulatan tu juga, so kita boleh masukkan sebenarnya. Oh ya. Ya, boleh masukkan sebab tangent dia akan sentuh satu. Di situlah point dia dah bagi tahu tadi. Tangent AB touch circle Faham. maksud dia memang satu saja, dia sentuh A tu. Okey, boleh padam yang ni kejap. Nampak lah cikgu. Saya tak nampak tadi. Okey. Kita tengok soalan. Okey, Cikgu susah. nombor 2 susah. Ya, memang dia kena, jangan kita ingat senang je semua kan, tapi ada juga yang susah sebenarnya. Okey, dia kata find the equation, kena baca dan lukis. Itu cara dia. Find the equation of locus Z. Locus Z kat mana? Z, locus tu tahu tak apa benda? Bulatan. Lukis tu. Bukan bulatan. Hah? Locus ni adalah laluan. Laluan bulatan tu. Tak, dia sebenarnya laluan sesuatu perkara. Contoh, ada satu pokok cikgu bagi kat sini. Ni pokok. Ni kat kampung Anik lah pokok. Ada buah jatuh. Dia jatuh macam ni, laluan dia mana? Inilah kita panggil. Ini locus dia. Faham? Locus dia. Itu kita panggil locus dia. Contohlah ini Anik kan. Dia baling bola. Kalau ikut logik dia, locus dia apa? Locus dia adalah yang ini. Kamu kena faham. Okay. Kalau bendera kan, kalau ada soalan PT3 bila tak tahu, lupa dah. Dia cakap pasal flag kan, flag. Dia nak turun kan. Flag tu boleh tarik kan, lagu-lagu negaraku kan. Cikgu kat sekolah tu kalau nyari lagu negaraku mesti ada orang turunkan bendera. So dia akan turunkan bendera, locus dia akan jadi ke bawah macam tu. Itu maksud locus sebenarnya. So kena faham yang tu. Find the equation of locus when particle Z move such that equidistant from point A, cikgu tanda point A, dengan line X sama dengan negatif 4. Dekat mana? Negatif 4. Belakang. Dekat sini Okey, dekat situ. Tapi dia kata apa? Equidistant. Bermaksud locus Z tu Tengah-tengah. di tengah-tengah. Tapi dia tak tahu kat mana sebenarnya. Dia di antara dia semua sekali. Sebab dia kalau kita contohlah dekat sini, so dia akan jadi sama juga. Jarak dia sama, jarak dia sama, jarak dia sama.
So kita kena buat yang warna merah ni cikgu buat apa? Cikgu buat H. Yang warna ini Z kan tadi kan? Cikgu guna midpoint ke? Dia sebenarnya tak boleh ambil point semua. Dia kena ambil macam ni. Dia kena ambil kat sebelah sini. Kita tak boleh cakap point tau. Kita tak boleh ambil kat sini sebab dia di atas semua garisan ni. Dekat H ni kita boleh ambil point. Kita ambil H, contoh cikgu letak berapa dekat sini tadi apa? Negatif 4 kan? So negatif 4 tapi Y dia kita tak boleh letak apa-apa. Dia mesti jadi macam tu. Yang ni dah tahu dah 4. Boleh. So kita boleh buat macam ni lah. Dia nak Z. Cikgu letak Z dekat sini. So bermaksud dekat sini dia kena sama macam ni. H, kita kena buat ni dulu. HZ sama dengan ZA. Ini kita punya key point kita. Okay, H kita koordinat berapa yang cikgu tulis tu? Negatif 4Y. Z berapa? Sekejap. Kalau Z. Z. Okay, XY. XY. So yang ni pun XY. XY 24. 24. Lepas tu dia sebenarnya adalah distance. Okay, cikgu zoom kat sini, kita buat distance. Boleh? Distance ni senang je, kita masuk je. Oh. Masuk je. Okay. Jangan buat apa-apa. Dia punya penting dia yang tu je. Yang bawah ni kacang je. Yang atas tu je. Ya, yang ni yang soalan yang level tinggi lagi lah. Tolak dekat tengah-tengah, tolak kat tengah-tengah, tolak kat tengah-tengah. Ini cikgu masukkan X ini dengan X ini. So akan jadi X cikgu masukkan dulu tolak 4. Ini Y dengan Y. Betul? Betul. Yang ni pula X dengan Y. Y berapa ni? Y, X berapa? X 2, Y 2. Y4. Okay, sekarang ni kita boleh jawab. Hilangkan square root sebab kiri kanan ada square root. Lepas tu kita expandkan sendiri. Ini jadi kosong dah, tak payah buat. Maknanya senang banyak lah kita ni. So X tambah 4 kuasa 2. Jadi berapa? X kuasa 2 tambah X kuasa 2 tambah 8X tambah 16. okey, sini dah settle. Kita buat belah sini. Tolong X kuasa 2 tolak 4. X tambah 4 tambah Y kuasa 2 tolak 8Y Y tambah 16. okey, boleh settlekan. Nampak kiri kanan boleh cancel kalau sama. Ni sama. Sama. 16 sama. Last sekali dapatlah jawapan dia. Jawapan dia Y kuasa 2 tolak 8Y tolak 12X lagi tambah dengan 4. Ini jawapan dia. Okey. Boleh. Dia ada susah dekat sini. Dia punya nak create kita punya persamaan ini sahaja. Yang bawah ni tak ada masalah kot. So kena improve sikit lah. Kita harap-harap lah SPM nanti dia tak keluar macam ni. Dia keluar belatan je. So senang je lah. Kalau belatan tu memang senang kan. Dia jawab macam ni je. A jarak A ke B sama dengan 5. So kita jawab yang biasa kan. Ini yang senang lah. So kita harap keluar yang tu lah nanti. Tapi kita kena bersedia jugalah. SPM dan SM ni dia takkan bagi kita duduk diam juga sebenarnya. Walaupun semua subjek dah naik. Subjek MAT nak juga merasa naik kan. Tapi kamu ingat satu benda ya. Kalau naik tu tak semestinya SPM kamu naik daripada tahun lepas. Itu benda yang betul. Walaupun cikgu tahun lepas cikgu pegang Mat Mode dan salah satunya subjek yang naik untuk SPM. Sekarang GP kamu dah kalahkan GP cikgu tahun lepas sebenarnya. Tahniahlah. Tapi cerita dia SPM cikgu dengan 2018 cikgu compare memang cikgu kalah tapi SPM kami menang dengan dia orang. GP untuk matematik moden adalah 1.0. Kamu kena 1.0 je cikgu. Cikgu nak. Ya, 1.0 semua A tu. Tak, ada 3-4 orang dapat B. Ada yang A plus kan dia akan A plus 1.0 lah. dia akan balance lah, ada A minus kan. So macam tu. Tapi A ada tahun lepas ada berapa orang? 4 orang je kot. 4 orang B. So yang terlepas pandang lah itu pun tak boleh nak buat apa dah. Walaupun kelas petang-petang dah buat, tiba-tiba yang budak tak pergi kelas petang tu yang dapat B. Allahu Akbar. Okey, tak apa. Kita terus jawab. Kita ada berapa masa lagi. Kita jawab sampai nombor 7 ya. Boleh? Ni lock. Yang ni nampak saya rasa senang tapi tak tahu betul ke tak? Betul lah tu kalau dah senang. Senang ke tak ni? Dia Semua yang senang lain tu. senang kan? Compare X dengan Y kan? Ya, sekejap kita cuba doa. Okey, sekarang ni kita ada 2 benda ni. Boleh tak yang depan ni nak tukar pergi bentuk indeks boleh? Indices yang ni. Anti-lock. Cikgu akan dapat apa? Boleh.
kuasa 2 sama dengan, ini kena tahu tau. Y tambah Y 3 tambah 3/4. per 4. Yang tu kena tahu. Yang tu first kali. Lepas tu apa lagi kita boleh buat dekat sini? Dia ni cikgu nak tukar sikit boleh bagi cantik. Ni tak cantik ni. Compact tu. Cikgu buat 2x darab, cikgu titik tu maksudnya darab tau. Y sama dengan 32 darab 4 berapa? 128. So dapat berapa ni? 128 kita tengok Kalau ini 2 kuasa X tambah Y. tambah Y. Boleh tak kita cari 2 kuasa berapa dapat 128? 2 kuasa 7. Hello. Cakap dekat sini X tambah Y sama dengan berapa? 7. Ya, lepas tu kita ada X kuasa 2. Lepas tu buatlah simultaneous saja. Kita confirm akan dapat jawapan. Cikgu kalau compare terus cikgu. Compare macam mana? Guna boleh juga kalau compare dapat jawapan sama tak ada masalah. Kan Boleh. cikgu Boleh. dapat 2 kan X saya tukar semua tu jadi base 2. Boleh juga tak ada masalah. Kalau cikgu jawab macam ni, cikgu nak masuk. Boleh jadi 2 cikgu. Cikgu nak masukkan dalam Y. Okay, kita cuba. Ini X, kita ambil Y ke X? Kita buat X, Y lah. Y sama dengan berapa? 7 tolak X kan? Ya. Cikgu masukkan ni X kuasa 2 sama dengan 7 tolak X tambah dengan 3 bahagi 4. So, cikgu dapat berapa ni? X ada 2 jawapan. So 1X 4x kuasa 2. nak buat juga. Okey, 4x kuasa 2 tolak X tambah 3. So nanti dapat jawapan 4x kuasa 2 tambah X tolak 10 sama dengan 0. Boleh tekan kalkulator. Sebenarnya dia kena masukkan formula ni. Dia dapat perpuluhan kan. Kita kalau belajar perpuluhan kena buat apa? Negatif B. Masukkan formula. Ni kena buat tau. Jangan tak buat. Jadi potong markah kamu, kesian. Walaupun kita dah tahu kan. Tu cikgu akan dapat jawapan. Cikgu tekan kalkulator je sebab cikgu nak cepat. Negatif 1.711. Satu lagi X sama dengan 1.461. Boleh? Tapi X Boleh. kita masukkan dalam ni, log ni boleh ke ada negatif? Cuba kamu tekan kat kalkulator kamu, log negatif. Tak boleh. Tak boleh. So bila log kita masukkan negatif kat bahagian X ni, kita tak boleh dapat jawapan, dia akan jadi error. So kita boleh potong yang ni, kita cari je Y. Daripada pakai satu saja. Y sama dengan berapa? 5.539. Cikgu, kalau cari dua-dua juga salah ke? Cari apa? Cari Y untuk yang X yang salah tu juga. Markah Akilah. Dia akan tolak satu markah. Sebab dia tahu student tu tak faham. So dia tolak satu markah. Faham tak maksud dia? Dia tak boleh gamble macam tu lah. Maksudnya dia akan tengok juga, kenapa dia ni buat dua-dua sedangkan bila masuk negatif tak boleh. Kenapa dia pergi masuk juga? So dia akan tolak satu markah. Memang dia punya cara pemakahan macam tu untuk kertas tu. Okey, boleh dapat Anik. Macam lain jawapan Anik dengan cikgu. Itu tu cikgu. Kenapa tak boleh? Maksudnya salah lah kamu punya compare tu. Tak boleh pakai. Mungkin ada mana-mana. Nanti kamu tunjuk cikgu jalan kerja kamu. Tengok. Cikgu check yang mana macam mana salah. Okey. Kita teruskan soalan nombor 5. Boleh tak ni semua? Boleh. Senang je kot. Kita pergi sini. Padam ni kita jawab soalan nombor 5 dulu. Yang ni nak kita pergi hilangkan dia dulu daripada penangan. Okey, 5, 4, 3, 2, 1. Hilang. Okey. Yang ni dia kata the above figure show a circular cross section with center O of a ball that plays on the pail with a cross section PQRS. Dia letak satu bola dekat atas baldi. The point P and S lie on the circumference. Ni dekat tepi sini, P dengan S ni betul dekat circumference dia, dekat bahagian tu, kat baldi punya kepala tu. So dah faham cerita dia, Y vertical below, radius the ball 15. Okay, radius dia bagi 15. Okay, kita pergi tengok soalan. Soalan nak POS. POS yang mana satu ni? POS. Apa yang kita boleh nampak dekat sini? Kita cuma ada ni je 15. 15. Dia nak kat sini angle. So macam mana kita nak buat ni? So bermaksud kita jangan main dengan dia punya SR theta lagi sebab tak lagi susah kita sambungkan SR theta, dia SR theta S pun dia tak bagi. So bermaksud kita kena buat sesuatu, kena fikir, cuba kita potong macam ni. Cikgu keluarkan. Ini jadi 15, ini 15. 20. Kita ada. So maknanya dia boleh membantu kita lah. So nampak macam ni, kita nak pakai apa ni? Kita pakai Pythagoras cikgu. Trigo. Janganlah pakai Trigonometry. Okey, cara yang paling mudah apa? Cikgu nampak macam ni, teringatlah dekat solution of triangle. Cikgu pakai solution of triangle. S So dapat dengan B
20 square, sama tambah pula. Sama dengan 15 kuasa 2 tambah kan. Tolak 2, 15 sebab dia ingat sini senang. So ini apa dia? Cos ke sin? Cos Cos. Theta. POS. POS. Boleh juga buat theta sini. Cikgu buat, cikgu suka buat macam ni. POS. Nanti dapat jawapan POS berapa? 41.81. Ya ke? Salah. Alah. 83.62. 83.62. 83.62 tapi dia nak dalam radian terus tukar je. Tak payahlah. Tak payahlah jalan kerja pun 2 markah je. Ni pun dah banyak dah ni kan. Dia maknanya dia nak jawapan je. So tak payahlah tunjuk 83.62 berapa? Darab dengan pi bagi. Tak payah tunjuk, kamu tu tekan kalkulator pun boleh. Terus tunjuk kat sebelah ni 1.459. Boleh dapat yang ni tak? Dapat. Okey, kita dah dapat itu. Betul cikgu. 1.46. Boleh, tak ada masalah. Saya Tapi faham 2 pun tak boleh. kena biasakan for significant figure je kita jawab. Tapi sebenarnya boleh juga atas budi bicara juga sebenarnya kan. Tapi boleh insyaAllah. The vertical height of point Y from the base. So dia nak daripada sini sampai sini. So bermaksud kita nak tolak apa ni? 20 tolak dengan yang warna hijau dekat sini. 15. Yang mana dapat 15? Sebab radius. Oh, 15 ke atas lagi. Kita tak nak yang semua ni. Kita nak yang hijau tu je. Nampak? Hijau ni je cikgu nak. Maknanya 20 tolak dengan yang hijau. So, macam mana kita nak buat? Trigonometry. Ya, mana yang boleh kita pakai, kita pakai. So, kita cari dekat sini. Kita akan dapat macam mana? Cikgu akan buat okay, kita buat trigonometry. Boleh? Sini tarik sini ya. Betul lah? So, tadi kita cikgu pecahkan 2 jadi macam ni. Ni cara cikgu lah cikgu buat sebab cikgu nak cari panjang ni. So cikgu akan dapat X, sini cikgu bahagi 2 siap-siap sebab dia boleh bahagi 2. Tadi berapa? 83 kan? 83 tadi jadi 41.81. Panjang dia berapa ni kat bawah ni? Sini. 10 cikgu ambil lah 10. Ada banyak macam cara tau. 15. Pakai Pythagoras pun tak apa cikgu kan? Boleh tak ada masalah ni. Sebab Pythagoras tu cikgu tak biasa suka sangat guna. Ada kuasa 2 banyak kan. So 11.18. Itu juga mana-mana tak kisah. Kalau ada dia punya point boleh buat. Ni 15 ada kan. Boleh lah nak pakai teorem Pythagoras pun boleh. Tapi X ni boleh dapat. Sama je. Boleh pakai trigonometry, boleh pakai teorem Pythagoras. So tolak dengan tu. Lepas tu kita tolak. Belum lagi. Kita baru tolak ni. Kita nak tahu 15 dulu tolak dengan 11. 15 tolak dengan 11.18 sama dengan berapa? 3.82 tadi kat kawasan mana? Dekat bahagian sini. Kecil tu. 20 tolak dengan answer. 20 tolak 3.820. Jawapan 16.18. 16.18. Okay boleh nampak macam senang je yang tu, tak ada masalah ke? Ada lagi soalan susah? Ada lagi soalan saya. Ada C lagi. C apa ni? The cross section area of PYSRQ. Mana? Cikgu padam sikit. Padam pun tak boleh dah. PY mana Y? Mana Y? Y SRQ. So bermaksud cikgu ambil apa ni? Cikgu ambil apa? Area. Cikgu ambil yang segi ni, yang ni tolak dengan Segment. tolak yang ni kan, ni kecil ni. Tapi yang ni pun kena kira sikit kan. So kita buat dulu yang ni, kita buat 20 darab 20. Nak dapat ni macam mana? Kita kena kira 1/2 R square theta minus dengan 1/2 AP sin C cikgu buat. Yang segitiga kat dalam ni. Dah pening dah semua kan. Segitiga kat dalam. Sekejap. Tak faham dia juga apa ni. Sekejap. Highlight kejap. Boleh faham. Tak, kita nak cari yang ini. Cikgu lorikkan merah ni. Okey. So cikgu dah salah ni. Cikgu ambil segitiga, segi 4, tolak dengan yang kat sini kan. Tapi yang ini pun tak boleh cari juga. Dia kena cari yang ni dulu. Kena ambil yang ni dulu. Kita kena macam mana ni? Kena ini kena cari yang ini SR theta dapat yang ni semua. Kita tolak dengan segitiga dekat dalam ni. Baru kita dapat kat bahagian sini. Boleh nampak ke tak ni? Okey. Tengok balik lah kalau tak nampak juga. Cikgu tak tahu macam nak terang.
Okay, dapat sini 400. Cikgu tulis je formula ni, 1/2. R dia berapa kat sini? 15. 15. Lepas tu dia punya theta tadi sama dengan 1.459. Kita pakai radian ya, jangan gatal-gatal pergi tukar pula. Ni AB tak habis. 48. So ini jadi 1/2. AB berapa? AB tetap pakai sama juga, 15 dengan 15 kan? Ya. Sin dia jangan ambil dalam radian pula. Kita ambil dalam degree. 83 yang kita dapat tadi mula-mula. Kena tulis kat situ juga. So ada kegunaan dia juga. So ini kena tulis dulu baru kita akan dapat jawapan. So jawapan akhir berapa? Oh nampak sangat semua. 347.6. Tak, saya buat salah cikgu. Okey, yang salah mana ni? Tak tahu lah cikgu. So kena tengok sini. Memang soalan ni memang biasa tanya macam ni je. Dia akan cari sini, ini kena tolak yang besar, tolak yang ni baru dapat dia punya ni. Yang ni yang kena cari sikit. Okey, boleh? Kita dah hampir pada penghujungnya. Kita habis soalan 7 je. Lepas ni cikgu upload terus. Lepas tu kamu sambung cikgu upload sekali dengan nombor 8 sampai 15. Dah siap dah pun. Tu cikgu nak balik kampung. Cikgu kena cover punya ayam tadi cikgu. Cover, macam mana nak cover tu? Susah je cover edit tu senang. Cikgu nak balik kampung kat mana cikgu? Ha? Cikgu nak balik kampung ke? Ya, cikgu nak balik Ipoh. Lama tak balik kejap je lah, tapi datang balik. So minggu depan ada last class kan. So after 17 baru cikgu balik Ipoh lah. Kita berkelana kat sana lah insyaAllah. Okay, soalan ni last, second last. Kita habis nombor 7 So, kita jawab nombor 6 dulu. Ni boleh jawab ke? Boleh. Okay, sekarang satu ya. Surface of water. Jadi jangan maksud dia surface water macam mana ni kan? Bermaksud jangan disilapkan bahagian luar sini. Dia sebenarnya kita bayangkan ada satu mangkuk bowl kan, bowl. 8 radius, kita tengok daripada atas, kita makan tom yum kan? Kita makan tom yum ke, makan apa lagi ya? Makan apa-apa pun, dessert ke apa kan bentuk macam tu. Kita bentuk dia apa? Bulatan kan? So kita boleh buat macam mana? Macam mana kita nak buktikan? Sebenarnya dia adalah pakai formula apa ni? Area sama dengan bulatan. Kita tengok daripada atas. Nampak mangkuk tu. Sebenarnya area apa? Pi R square. R square sahaja. Tetapi kita nampak ada ke R kat sini? Kita guna teorem Pythagoras. Ya, sebab tu tak ada R kat sini. So kita kena convert R ni jadi bentuk H. Kita cubalah, kita pakai apa nanti? Teorem Pythagoras. So, macam mana nak tarik ni? Radius dia 8 tolak H. Kita guna dia 8. Buat segitiga. Ya, macam ni kita boleh buat. Betul ni? Ni radius 8 juga tau. Ini radius 8. So yang ni berapa? So akan dapat berapa? Yang ni 8 tolak H. Ya, 8 tolak H. 8 tolak H. So kita boleh buat 8 kuasa 2 tolak dengan 8 tolak H kuasa 2. Ada punca ke? Ada. Ada. So buat punca. So kita masukkan dalam ni. A sama dengan pi. Ini adalah R dia tau. R untuk yang air tu. So R dia adalah square root. Cikgu hilang lah sebab ada kuasa 2 dekat sini. So cikgu hilangkan square root dia. Boleh? Tak nampak juga. Okey, tak apa. Cikgu buat dulu lah. 8 tolak H kuasa 2. Lepas tu dia suruh kuasa 2. So boleh hilang. Kuasa 2 dengan square root. So dia akan jadi pi. Berapa ni? Akan jadi 64 tolak 64 tolak 16 H tambah H. Betul ke ni? H kuasa 2. Salah. Saya salah. Tak tahu cikgu. Okey, so kita selesaikan dulu dapat jawapan dekat dalam. Nanti dapat pi 16H tolak H kuasa 2. Dah sama belum? Ya, dah sama dah. So kamu selesai. Boleh kena tengok sikit, kena faham dia punya soalan. Maksud dia sekarang ni dia nak surface area daripada atas. So kita kena tengok, maknanya ni bangkuk dia. Maknanya air dia dekat situ. So radius dia suppose kena dah. Okay, kita dah siap yang ni. Kita buat rate increase of A. First kali nampak rate of increase of A, maksud kena tulis apa ni terus? DA DT. Delta Tulis ni sama dulu. yang kosong. Kan? Bukan sama dengan kosong ni rate of change. Dia akan dari DA, rate of change dia kena buat dia punya change lah. Change tu rantaian tu. So kena buat macam ni. Ha?
Bukan DADH lah. Ya DH, sorry saja je nak tengok uji boleh faham tak. DHDT. Tak betul. Buka mic tau. DADT. DHDT pula. Allahuakbar. DADT kan. Sebab sebelum ni kita belajar kalau nampak dia rate terus over DT, tapi kita kena apa? Linear dengan soalan. Kalau soalan tu tak ada DT, so kita kena tukarlah mana yang perlu. Kita akan dapat DHDT. Betul lah DT. Bukan DT ke? DT lah. Sebab rate. Okay, sebab dia nak DT. Memang ada soalan-soalan lain dia tak perlukan DT, dia pakai DX kan. Tapi kita tengok. Tapi soalan ni memang boleh T. Buat je DT, kita pecah dulu. Tak apa, kalau salah kita cuba lain. Ini DA apa yang kita ada? Nampak tak dekat sini? 0.2 ni apa benda? DHDT. Yang ini adalah H. Ini bukan V tau. Dia DHDT. Positif ke negatif? Kena tengok. Dia increase. Positif. Positif 0.2. So bermaksud kita boleh pakai DH dekat sini. Sebab ada DH. Cikgu fikir saja. DHDT dah ada, masukkan 0.2. DADH macam mana nak buat? Guna yang atas tu punya formula. Ya, kita ambil kita punya yang ini. Yang ni boleh. So kita dapat DADH. Sebab ada in term DH kan. So tu buatlah DH. So kita akan dapat jawapan berapa? Yang kalau tak nampak tu boleh kembang dulu ni. 16 pi tolak dengan pi H kuasa 2. Kalau kamu differentiate, kamu akan dapat 16 pi sebelah sini tolak dengan 2 H pi. Pi H. Boleh, mana tak kisah. Lepas tu dia kata masukkan berapa? 6. Masukkan 6. Betul, masukkan sahaja. Jangan ragu-ragu. Masukkan 6 jadi berapa? 0. Pi tu nak biar ke nak bermasuk tu? Pi biar je. Okay. Selalunya soalan ni dia nak dalam bentuk pi, tapi soalan ni dia tak cakap apa-apa. Boleh je kamu nak tukarkan terus. So cikgu boleh dapat apa? 4 pi. 4 pi. So darab je. Dapat berapa? 0.8 pi. 0.8 pi. Boleh, siapa yang nak tukar terus pun tak ada masalah pun. Tak salah pun sebenarnya. Tak kena masuk lockup pun. Tak kena remind pun, tak ada kena apa-apa. Okay, soalan last. C. Find the range of dV/dt if water leak from bottom of the bowl. So maksud dia apa kat sini? Tak faham soalan. Okay. Okay, kalau tak faham soalan kamu tengok ni. Yang ini tadi apa dia? Ya? Yang Yang mana? ni. Of the water increase at rate 0.2 cm. DHDT. Ini adalah DHDT. Okey, berapa dia punya nilai? 0.2. Okey, kenapa bukan negatif 0.2? Sebab dia bertambah. Okey, bertambah. Sepatutnya dekat sini pun kamu kena faham. Bila dia bocor, jadi berapa? Negatif. Dia tolak. Negatif. Betul lah, negatif. So bermaksud sini kita boleh buat dV/dt less than 0. Dia akan jadi bocor. Maknanya kena masuk negatif lah maksud dia. Ni soalan orang cakap konsep, kena faham. Faham tak ni? Tak faham? Okey. Okey, tengok ulang balik. Water increase at rate 0.2. Kenapa kamu ambil positif? Sebab dia increase. Sebab dia increase, betul. Kalau decrease, kalau dia bocor. Dia decrease. So kena negatif kan? Negatif adalah kurang daripada kosong kan? Oh. Negatif adalah kurang daripada kosong. Sebab dia ada sebut range kat sini, kita tak bolehlah cakap dV/dt. Tak bolehlah tulis dV/dt sama dengan negatif 5 ke, tak boleh letak sebab dia nak range. So range kita bagi range. Maknanya tak kisah nombor berapa pun boleh masuk. Jadi dia Dia macam tu je ke cikgu? macam tu sahaja jawapan dia. Ini satu markah je ni. Lah. Boleh? So Ya. itu sahaja. So, konsep lah, kena tengok-tengok sikit. Kalau boleh cuba-cuba tu cubalah. Tengok pokok kena ke kan, mana tahu. Okey, kita pergi soalan terakhir. Ini senang je kot. Saya tak payah bangga cikgu, saya tak dapat cikgu. Tak dapat. Yang mana tak dapat? Tak tahu lagi pun kenapa Saya dapat. Saya dapat. Syami pun dapat. Syami dapat Syami. So, kita Saya awal-awal tu cikgu. okay. Ni approve lah.
Ini memang favourite lah ni kalau nak proof ni. Kita tunggu je soalan ni. Tak pun kalau cikgu SPM macam kamu kan. Bayanglah cikgu ni kawan kamu. SPM. Cikgu jawab proof dulu. Ikut tak apa. Kamu kena faham dalam matematik dia ada satu subjek, satu course dekat degree nama dia Pure Math. Pure Math ni ada beberapa orang je yang masuk tau tanya cikgu dulu. So yang ni dia proof je kerja dia. Bukan formula. Dia cari formula distance macam mana asal boleh dapat macam tu, formula apa lagi, semua formula lah dia pergi proof semua benda. Satu subjek yang cuma orang salah je boleh masuk sebenarnya. Cikgu lah, time cikgu dululah. Tak tahulah kan. Kamu tengok cikgu tu ambil Pure Math tapi tak pandai lah. Tak tahulah pula kan. So tak apalah, kita pecahkan dulu. Cosec A boleh tukar jadi jadi apa? 1 over sin. Okey, sebelah sini kita boleh pecah dulu sama-sama. Sec jadi apa? 1 per cos. Okey, cikgu buat cos. Kita buat slow-slow. Tan jadi sin over cos, betul? Sin over cos. Lepas tu tambah dengan sin A, tak payah buat apa-apa. Jangan tukar lagi. Kata tangan kan, dia tukar semua kan. Lepas tu nak buat apa? Buat macam biasa, tolong bagi cantik sikit. Yang cantik ni cikgu tak boleh nak ajar kamu lah. Samakan denominator. Samakan denominator kamu buat. Lala dapat macam mana cos A tambah 1 over cos A. Ini kena tahu sendiri tau. Siapa yang tak tahu tu kena tengok balik semula. Macam mana boleh dapat macam tu. Sebenarnya disamakan denominator je. Cos A bahagi dengan berapa? Cos A. Cikgu buat dulu macam ni. Lepas tu cikgu terbalikkan. Cikgu tengoklah mana yang sama kan. Cikgu terbalikkan lah senang. Cos A tambah 1 bahagi dengan cos A darab cos tadi pergi atas. Yang ni pergi naik atas nanti. Dia akan jadi naik atas. Bahagi dengan sin A cos A. Nanti kita boleh pangkah yang ni. So, apa yang tinggal? Kenangan? Bukan. Dengan bawah kita sin. Tapi yang ni cuba boleh factorize tak ni? Factorize, boleh. Cuba jadi 1 tambah Cos A. Cos A. Ya Tuhan. Oh, factorize. Dia boleh potong lagi. So dia akan jadi 1 over sin A. Sama kanan tadi cikgu dapat. Sama. So boleh turun dapat jawapan salin balik. Proven. Senang je kot. Tak ada direct je ni sebenarnya. So kamu kena tengok, kena pandai sendiri. Yang ni lah kot, bahagian sini lah kena hati-hati nak putar belit ni. Kena faham ni. Kena belajar macam mana patah-patah tukar-tukar jadi cantik bentuk dia macam ni. Boleh? Boleh. Malam favourite lagi lah ni. Ni lagi kita tunggu lama dah ni. Okay, kita tengok. Ini boleh tak? Siapa pakai guna cara cikgu? Okay, kita buat sama-sama kan? Betul kan soalan ni? Sketch? Belum lagi? Belum lagi. Habis lagi. Ni soalan ni. Hence 1 plus sec A. So yang ni kita boleh buat apa ni? Ni sebenarnya 1 tambah sec A sama dengan 3. Apa yang kamu nampak dekat sini? Ditambah apa sebenarnya tu? Tambah yang bawah tu. Di bawah. So 1 tambah sec A. Sebenarnya sama je. Ada yang rasa susah sangat tu tak tahulah kenapa kan. Sama dengan 3. Yang ini sama dengan yang ni kan? Cuba kita ambil yang senang ni. Jadilah cosec A. Sama dengan 3. Sama dengan 3. Cosec tu kita jadi apa? 1 over sin kan? Ya. Jadilah 3. Cikgu balikkan lagi jadi sin A sama dengan 1 over 3. So simple. Terus selesaikan macam biasa. Macam biasa tu macam mana? RA tu lah. Kita buat sin positif dekat mana? Sini dengan sini. Sebab soalan ni nak dalam range 360. Maknanya boleh lah kita ambil 1/3 sama dengan berapa? Tekan calculator, inverse 1. 16.7. Okay, 19.7 dia ada 2. Satu yang sebelah sini sampai sini. Jawapan dia A sama dengan 19.47. Satu lagi berapa? 160.53. Boleh tak ni? Yang ni reference angle ni cikgu tak nak sentuh banyak. Cikgu dah dapat ni maknanya semua tu kena pandai dah kena buat benda ni. Boleh? Kalau yang 2A tu maksudnya dia pusing 2 kali. Betul, nanti kamu kena bahagi juga dengan 2 balik semula. Yang tu boleh tengoklah video yang ada kalau nak tengok. Kalau dah lupa ke macam mana ke, buatlah macam mana pun. Okay, kita terus jawab soalan ini. Sketch. Boleh sketch? Boleh. Okay, kita pergi sketch ya soalan terakhir hari ni.
Lepas tu boleh rehat, sambung tidur. Lepas ni kelas apa lagi? Kimia. Pai. Adik dah Islam. Semoga menjadi orang yang lebih mulia lah. Okey, kita jawab Yang ni, okey. Why? Cikgu salin lah, takut tak nampak kan. Yang buat macam mana? 3 darat 2 darat 2. Yang betul lagu Kak Fazana ni kalau dia paling laju sekali. Okey. 3 darat 1, 3 darat 2. So ada 6. Cikgu buat 6 1, 2, 3, 4, 5, 6. Last kali cikgu tulis 5 sebab dia 4. Ini graf apa ni? Ni graf kos. Sebab dia 2, cikgu tarik panjang sikit, cikgu ambil warna merah. Kos, cikgu tarik bawah sikit. Ni 2. Tak kisahlah buatlah macam mana kamu suka. Sebab cikgu tengok 2 kan, cikgu tarik tinggi sikit. Macam sini. So jadi macam ni. Apa A? Betul lah kan? Cikgu tinggal lagi Atas satu. bawah, bawah 2. Betul lah. Bukan 3. Betul tak cikgu? Betul lah, tak lah. Bila guna teknik Pak Ma'un ni tak payah tengok 3X ke 4X. Betul, saya betul. Faham tak Aisyah? Tolonglah Aisyah. Kamu ditirukan oleh 3 benda ni. Tak, apa? Step pertama macam ni. Cikgu tunjuk kamu nah. Cikgu pandang balik lah. Nampak je soalan ni. Terus kira dia punya 3 darab 1. Darab dengan 2. Ada berapa sengatan? Nanti kita main sengatan-sengatan ni. 6. 6. Terus 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan ambil pi ni letak kat hujung terus. Tak payah fikir apa-apa dah. Lepas tu tak payah tengok dah ni. Ini kita dah settle sebenarnya. Tak payah tengok dah. Sebab yang ini dia dah merangkumi dah apa yang kita kira tadi untuk benda tu lah sebenarnya. Lepas tu cos macam mana bentuk dia? Kita ingat cos. Mangkuk. Lukis ni elok. Sini kat 2 je ni. Macam ni. Sini macam ni. Tolong buat garis putus-putus dekat sini. Nak membuktikan dia memang paling jauh dekat situ. Tak habis lagi. Ini tarik dekat atas. Boleh tak? So ini dia punya. Boleh. Ni tak boleh salah ni. Kena betul ni kan. Tak payah buat apa-apa dah. Cukup dah sampai situ. Dah siap dah pun sebenarnya. Atas 2, bawah 2. Ini 2. Tulislah bawah 2. Okey. Dah siap ni. Okey. Boleh? Boleh. Itu sahaja. Dah dapat full mark. Ada 3 markah kat situ. Campur dengan garisan 4 markah. Oh, ruginya kalau tak betul. So cos 3x. Cikgu salin dulu. X over 2 pi sama dengan 1. Apa yang boleh kita gantikan? Y sama dengan ni. Kalau cos 3x je bawa pergi mana? Jadi y over 2 kan? Ya. Kita pandai. Kena tukar. Jangan salah lagi. So sebenarnya y over 2 tambah dengan x over 2 pi 1. Tukarkan jadi y sorang-sorang. So akan jadi berapa? 1 tolak x 2 pi. Betul? Lepas tu jadi y tu kita nak y over 2 kita darat dengan 2 lagi. So darat dengan 2 jadi berapa? 2 tolak x pi. So ini ada satu markah lagi dekat sini ya Kak. Tolong jangan tak tulis. Ini memang ada markah. Gambar ni sekarang ada 3 markah. Tambah straight line 4 markah. Dengan jawapan berapa number of solution. Sekarang nak buat apa? Bila buat macam ni masukkan kosong di depan sini dengan masukkan berapa? Pi. Masukkan kosong dengan pi. So first kita masuk kosong, cikgu suka congak je. Masukkan kosong jadi berapa? 2. 2 kat mana? Tanda 2 dekat sini. Satu lagi kita ambil pen hijau lah. Pen hijau, tanda. Patah balik. Kita buat warna hijau. Okey, satu lagi bila masukkan pi. Masukkan pi jadi berapa? 2 tolak 1. 2 tolak 1 jadi 1. Kita agak-agak aja 1 dekat sini. Lepas tu buat apa? Tarik. Akan tarik kita tak nak guna pembaris. Okey, kita pakai pembaris. Cikgu pun ada pembaris juga. Okey, kat sini kena hati-hati. Kadang-kadang ada soalan yang trik sikit soalannya. Contoh macam soalan ni lah. Ya Allah. Okey, dah siap. Okey, ada berapa number of solution? Kita kira sama-sama dengan warna pelangi. 1, 2, 3, 3 aja. 4. 4 tu dekat tu Kenapa ada 4? Bukan ada 3 ke? 4 tu dekat intercept tu ayo. Ni cikgu zoom sikit dekat sini. Nampak tak intercept dia 4? Allah. Boleh tengok. Macam mana nak tahu dia punya bonggol dia dekat depan?
Itulah orang cakap rezeki. Kalau dia bagi soalan ni, kita salah lah. Tapi 1 markah je. Takkanlah berkira 1 markah. Kan? Takkanlah RM1 nak sedekah masjid pun berkira. Maksudnya macam tu lah. Yang lain jawab. Yang lain kita Tapi ni nak sedekah kat kesalahan ni. Ya, cikgu pun sebenarnya salah jawab ni. Sebab cikgu lukis ala kadar je kan. Tulis macam ni. Lelai tak nampak pun dia punya bengkok tu macam mana ni. Betul kan? Macam ni. Lelai cikgu nampak macam ni je. Rupa-rupanya terkena juga 2 ni. Dia sebenarnya kena zoom sikit macam ni lah. Kat dalam kertas tak boleh zoom kan. Tak boleh nampak lah. So sebenarnya kalau yang ni hati-hati jugalah. Tak apalah. Kalau salah pun tak apa. Straight line dapat markah. Nombor satu markah tapi cikgu. Ya, 1 markah je kita rugi. Yang dekat false, number of solution. Kita jawab 3 kan. 3 jadi salah lah. So 1 markah je kita burn sebenarnya. Okay. So dekat sini soalan ni ada berapa markah ni? Proof, asalnya proof tak banyak ni. Proof 2 markah je. Proof 2 markah. Lepas tu selesaikan tu pun 2 markah. Lepas tu lukis gambar ni macam cikgu cakap sampai habis ni ada 6 markah ya? 6 markah. 3. Semua. Sekali dengan dia cikgu sekalikan ni lukisan straight line tu kan sekali. So cikgu anggap dia sekali. Tak apalah kalau Aisyah jawab yang 3 tadi dapatlah 5, dapatlah 9. Okey lah tu. RM10 sedekah RM1, apa salahnya. Okey. Kita cukup sampai dekat situ sahaja. Nanti cikgu upload semuanya.